Identiti Digital Nasional merupakan suatu inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Merupakan suatu bentuk pengenalan diri secara digital bersandarkan kepada pengesahan sumber yang sahih seperti biometrik. Ia tidak menggantikan MyKad tetapi melengkapinya. Namun soalnya apabila ia mula dilaksanakan, selamatkah pelaksanaan identiti digital nasional ini? Semuanya dalam Tanya Terus. Ya, usianya masih baru dan mungkin banyak persoalan yang bermain di minda berkenaan tentang keselamatan pelaksanaan identiti digital nasional ini. Bersama dengan saya, Dr. Saad Shukri Embong, Ketua Sektor Teroka Teknologi My Mas Berhad. Apa khabar, Doktor? Terima kasih. Doktor terlibat secara langsung dalam pembangunan teknologi ini. Mungkin akan menimbulkan persoalan kepada pihak di peringkat akar umbi. Bagaimanakah pelaksanaan identiti digital nasional ini dan perbedaannya berbanding dengan pelaksanaan MyKad sedia ada, Doktor? Okey. Dia bermula dengan pendaftaran atau identiti kita yang berada di dalam penggalan data kerajaan sekarang ni, seperti Jabatan Pendaftaran Negara untuk warga negara, untuk pekerja asing ataupun visitors di dalam immigration. Data-data mengenai pengangkutan bersambungnya berada di MOT, JPJ dan sebagainya. Untuk urusan fizikal, urusan biasa, kita gunakan MyKad kita untuk membuktikan kita punya identiti. Dan bila kita berurusan secara fizikal, kita akan bawa MyKad kita verify against our thumbprint. Itu jelas. Tapi untuk urusan di alam cyber, bagaimana kita nak memudah carakan? Pada sekarang masa ini kita menggunakan pelbagai identiti untuk urusan cyber ni. Kita guna username, password, in some cases kita gunakan thumbprint untuk on kan kita punya telefon dan sebagainya. Tapi semua ini adalah berdasarkan creation diri pada diri kita sendiri atau pengguna sendiri. Tak ada verifikasi yang identiti ini adalah orang yang sebenar ataupun yang boleh dibuktikan dia adalah dia. Jadi dalam usaha kita tidak membangun keseluruhan perkara yang baru. Basically, apa yang dibangunkan untuk digital identity ini adalah berdasarkan infrastruktur dan pengkalan data yang sedia ada. Jadi dalam urusan pendaftaran ataupun sebelum kita pergi ke penggunaan, kita bawa MyKad seperti biasa. Di mana MyKad kita akan diperiksa against pengkalan data kerajaan yang sedia ada, yang dikawal keselamatannya dan juga dikawal oleh berbagai akta lah untuk perlindungan dan sebagainya. Selepas IC kita ni dah, MyKad kita dibuktikan adalah betul, kita perlu membuktikan orang yang nak mendaftar ni, kita ni adalah orang yang betul seperti di dalam kad pengenalan kita dan juga dalam pengkalan data. Jadi kita menggunakan thumbprint kita untuk verify dan seterusnya satu sijil kriptografi akan dikeluarkan untuk urusan di alamnya, di alam cyber. Soalnya, Doktor, untuk pengesahan melalui sistem biometrik itu akan memerlukan talian internet yang pantas dan juga sistem yang efisien di peringkat pembuat dasar dan juga di peringkat pelaksana. Jadi, apa kita sudah bersedia untuk pelaksanaan itu? Saya pasti sekarang dengan pelaksanaan 5G, dengan infrastruktur yang kita bawa daripada Tesla dan sebagainya dan usaha-usaha lain, dia akan melengkapi. Dan mungkin tidak sepenuhnya untuk semua pelosok negara kita ni, tapi ada usaha-usaha untuk memastikan perkara ini dilengkapkan. Mengikut kita punya kajian, pada masa sekarang adalah dalam 20,000 di tempat yang betul-betul remote, mungkin capaian tu langsung tidak ada ataupun mungkin tak ada akses langsung. Yang ini kita kena treat differently melalui mungkin pusat komuniti di luar bandar dan sebagainya, melalui PEDI dan pelbagai lagi agensi yang memang sekarang ni membantu mereka. Jadi itu an isolated case yang kita akan tangani secara
bersendirianlah secara asing. Apakah industri dan transaksi akan terimpak positif dengan pelaksanaan ID digital nasional? Ya, itu yang kita nak lakukan. Sebenarnya bila pada masa ni, bila kita ada banyak pelbagai identiti, kadang-kadang kita terpaksa mengingati terlampau banyak username, password dan metodologi dan sebagainya. So pada masa akan datang, di alam fizikal kita hanya ada MyCard, dan di alam digital the only thing is we use digital ID. Digital ID is equivalent to MyCard di dalam cyber. Cuma beza dia, MyCard kita dia ada chip, dan chip itu mengandung data peribadi kita. Dan juga di MyCard itu sendiri ada tertulis nama, IC, alamat kita dan sebagainya. Yang mana untuk digital ID ni dia adalah satu binding confirmation yang mengatakan kita adalah seperti dalam kad pengenalan kita dan juga sebagai pengenalan kerajaan. Dan CJ inilah yang membuktikan kita adalah kita, seperti apa yang kita katakan itu adalah kita. Boleh dikatakan ini satu sistem untuk semua? Ya, boleh. Tidakkah terdedah kepada penggodaman kalau dalam konteks itu? Okey, penggodaman boleh berlaku, tapi dalam CJ itu sendiri tidak mengandungi apa-apa data peribadi. Baik. So sekiranya penggodaman berlaku, the third party dapat CJ kriptografi kita, dia tidak mempunyai apa-apa data peribadi kita. Because it's just a cryptography certification, confirmation yang binding kita dengan pendaftaran ataupun physical information yang sedia ada sekarang ni, yang dilindungi oleh kerajaan. Dan sekiranya berlaku juga penggodaman, somebody dapat kita punya certificate tu, kita boleh revoke dan isu yang baru. Berbeza dengan kalau kita transfer atau bawa data peribadi kita di dalam online, walaupun kita revoke ataupun kita batalkan, orang yang dah godam informasi kita tu telah mempunyai identiti kita, macam detail, mungkin kalau kita buat biometrik kita di dalam tu, ataupun kita letak lain-lain informasi personal kita di dalam tu, mereka akan dapat ada semua informasi ni. Dalam kes yang kita bangunkan ni, dia tidak mengandungi sebarang data peribadi. Encrypted. Okey. Doktor, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi persoalan dalam Taja Terus. Okey, terima kasih. Uji Swiss Keselamatan Peranti Arus Baki (PAB) di papan agihan rumah sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi menjamin keselamatan anda dan keluarga. Tekan Swiss Keselamatan jika terpelantik PAB berfungsi dengan baik. Jika tidak, hubungi kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST bagi kerja pemeriksaan dan pembaikan. Set semula toggle untuk kembali kepada keadaan asal. Ya, Taja Terus, selamatkan pelaksanaan identiti digital nasional, Dr. Saad. Kesemua transaksi kerajaan maupun tujuan dan juga servis kerajaan akan dapat diintegrasikan melalui identiti digital nasional ini. Apakah ini melambangkan bahawasanya kita akan mempunyai satu sistem yang lebih efisien dalam proses transaksi secara dalam talian? Itulah yang kita hasratkan pada masa depan. Semua portal-portal ataupun aplikasi kerajaan ini akan disatukan di bawah satu portal dan juga di bawah satu apps. Jadi pengenalan diri ini cukup mudah. Bila kita masuk saja dalam sistem kerajaan ini, semua portal-portal ataupun sistem kerajaan ini mengenali kita sebagaimana kita bawa IC kalau kita pergi berurusan. Dia tak perlu lagi nak login beberapa kali ataupun nak mengingati beberapa kata laluan dan sebagainya, because dia dah mengenali kita melalui digital ID ni. Jadi untuk urusan ni dia akan lebih cepat dan kerajaan juga dapat boleh memastikan orang yang dia nak bagi benefits ataupun bantuan ni memang adalah orang yang benar, yang memang telah dibuktikan melalui pengenalan dia dan bekalan data kerajaan. Dan urusan ini akan jadi lebih efisien, dia tak perlu lagi third party dan sebagainya. Dan untuk kerajaan memang dalam masa terdekat ni akan disatukan keseluruhannya. Dan saya pasti apabila ramai penduduk Malaysia telah mempunyai kad pengenalan digital, pihak swasta juga akan menggunakan sistem sama, because kali ini mereka terpaksa ataupun menggunakan ID yang mereka bangunkan sendiri, kerana mereka juga perlu mengenali customer-customer ataupun pengguna-pengguna mereka. Jadi sekarang ni bila adanya ID digital ni,
keseluruhan pengenalan digital ni dapat disatukan, disepadukan. Dan mereka juga boleh mendapat manfaat daripada perkara ini. Dan akan datang mereka boleh terus fokus kepada urusan perniagaan mereka, yang mana pengenalan ini adalah dijamin oleh kerajaan. Ya. Bagaimana ia akan memudahkan urusan bagi golongan yang tidak celi IT? Contohnya mungkin generasi terkemudian ataupun yang berada di luar bandar dan pedalaman. Itu mungkin ada sedikit cabaran. Saya rasa perkara yang sama juga berlaku semasa kita di era COVID, yang mana untuk pergerakan kita perlukan CJ Emas Sejahtera, dan ini adalah satu perkara yang kita perlu pertimbangkan macam mana kita nak bantu golongan ini. Tapi kita telah melaluinya semasa COVID. Setengah yang orang yang terdahulu ni dia pun belajar menggunakannya, ada setengah tu dibantu oleh anak-anak mereka, dan dari cara yang lain mungkin mereka boleh ada proses yang berlainan untuk membantu mereka. Tapi saya rasa untuk urusan dalam talian ni kebiasaannya golongan-golongan ni kurang menggunakan urusan dalam talian. Kebanyakan yang menggunakan urusan dalam talian ni adalah generasi yang baru dan mungkin generasi akan datang. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang bukanlah satu perkara yang besar yang kita tidak boleh handle, kerana majority of the user ni biasanya adalah golongan-golongan yang baru ataupun yang muda untuk urusan talian dalam talian. Doktor, 2024 menyaksikan satu sistem padu akan diperkenalkan. Apakah dengan ID Digital Nasional ini dia akan bergerak secara bersekali dalam konteks pemberian bantuan, subsidi dan sebagainya, Doktor? Ini adalah complementary solution yang mana adalah pengenalan data bersepadu-padu ni akan membantu mengenal pasti penerima manfaat kerajaan, bantuan dan juga untuk urusan-urusan lain. Jadi ini akan memudahkan, akan membantu melancarkan, menambah kecekapan kerajaan dalam servis delivery kepada rakyat. Seringkali kita mendengar baru sebelum ini laporan berkenaan tentang kecurian data ataupun data mining ataupun pelompokan data. Dengan Identiti Digital Nasional ini, apa ia dapat diminimumkan konteks kecurian dan jenayah cyber tersebut? Seperti yang disebutkan, digital ID ataupun ID digital ni dia tidak mengandungi sebarang data peribadi. Sekiranya berlaku kecurian, pegodam tidak dapat akses kepada apa-apa data. Yang ada pada CJ itu adalah nama kita, nama IC kita dan kod pengesahan yang mengatakan kita adalah orang yang seperti yang kita katakan. Informasi lain langsung tidak ada, kami pun tidak mengumpul, kami pun tidak mengambil data-data pribadi daripada penggalan-penggalan data kerajaan. Apa yang kami lakukan ialah bila pendaftaran itu berlaku, kita buat reference kepada penggalan data yang sedia ada untuk pengesahan dan keluarkan satu CJ mengesahkan orang tu dan device yang mereka gunakan. Kemungkinan untuk berlaku pengodaman ataupun kebocoran ni atau possible, sistem delete possible, tapi ini adalah di luar ekosistem digital ID itu sendiri. Sama ada pengguna peranti itu sendiri mungkin terlupa kunci dia punya telefon ataupun password dia terdedah dan sebagainya, ataupun hacking berlaku di pengkalan data itu sendiri. Di dalam proses ini kerana kita tak carry apa-apa data, sekiranya berlaku hacking in the process, mereka pun tak akan dapat apa-apa. Dan sekiranya berlaku sekalipun, dia amat mudah. Kita boleh revoke atau membatalkan dan isu yang baru. Dan pegodam pun tidak dapat apa-apa data peribadi pengguna, sekadar dapat CJ dan CJ itu pun telah dibatalkan bila kita buat laporan. Pada ketika ini dilaksanakan secara berperingkat, agaknya pada tahun berapa kita akan melaksanakan secara menyeluruh? Sekarang ini kita telah memulakan pendaftaran, fokus kepada anggota pentadbiran dan pegawai kerajaan, dan insya-Allah pada awal tahun depan kita akan bekerjasama dengan Padu untuk mendaftarkan penerima manfaat kerajaan supaya mereka ni boleh dapat manfaat secara terus, dan kita dapat pastikan orang tak ada pertindahan lagi ataupun tak ada penipuan, ataupun bukan nak kata penipuan, mungkin kesilapan in term of
siapa orang yang sepatutnya mendapat manfaat. Dan seterusnya kita akan buka. Yang paling penting adalah aplikasi kepenggunaan digital ID ni. Kita nak pastikan lebih banyak aplikasi penggunaan ni menggunakan digital ID apabila mereka berdaftar ada kegunaannya. Kita tak nak nanti dia daftar kes penggunaan tu belum siap ataupun ready. Tidak efektif ya. Penggunaan secara menyeluruh sehingga 100% penggunaan bagi identiti digital nasional ini. Terima kasih Dr. Sa'ad kerana bersama dengan kami. Identiti nasional adalah untuk manfaat bersama dan juga untuk memastikan agar transaksi lebih telus dan juga efektif. Terima kasih bersama kami dalam Tanya Terus dengan itu. Assalamualaikum.